Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersiaran bersama podcast Fikrah dan Hujah yang senantiasa dinanti-nantikan, sama ada para pensuka atau para pembenci. Kan? Likers atau haters. Siri yang ke-8. Siri yang ke-7 masih panas, Datuk. Macam-macam gelaran dan juga panggilan yang diberikan. Tetapi kami di sini tetap bersiaran dengan tajuk-tajuk yang lebih panas. Dengan ceria. Dengan ceria. Dengan cerianya. Okey, kita mengalu-alukan tetamu tetap kita yang berbahagia, Sahibus Samahah, Samahatul Mufti. Datuk, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Dan tidak lain dan tidak bukan juga Panglima Perang kita yang berperang dalam dan luar. Kan? Yang ni Tok Perang ke? Panglima Perang kat Kelantan. Kat Kelantan. Itu Panglima Perang. Sahibul Fadilah Profesor Dr. Muhammad Razaimi selaku tetamu tetap yang kedua. Apa khabar, Datuk? Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada malam ini kita dihidangkan teh Cina. Teh Cina yang tengoklah banyaklah bunga-bunga dia tu di dalam tu kan, untuk nak menyejukkan keadaan yang semakin panas. Dan terima kasih kepada Dr. Razaimi yang membawa coklat Mekah. Jadi kita namakan Langkah Mekah. Langkah Mekah. Kan? Tapi sebelum kita nak berlangkah-langkah dan berdiskusi dan terus melangkah, kan? Jadi kita nak minta Datuk promosi. Saya rasa semua penonton pun mungkin tertanya-tanya dan ternanti-nanti sebab malam ni kami tak ada makanan. Kan, kami pun bukanlah tak lalu makan berselera. Kan? Makan lalu. Kan? Walaupun macam-macam duk kata. Kan? Tapi malam ni oleh kerana tajuk kami ni pengurusan jenazah. Jadi tak sesuai lah kami nak bermakan-makan. Kan? Jadi minta Datuk untuk promosi sikit buku yang panas lagi. Daripada Jabatan Mufti. Silakan, Datuk. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini adalah buku yang kita belum lancar lagi. InsyaAllah akan dilancarkan oleh Duli Yang Tak Pak Mulia Tuanku Raja Muda. Okay. Inilah garis panduan pengurusan jenazah. Dia boleh tengok ni lah. Kan? Kita tulis umat Islam negeri Perlis lah, sebab kita nak buat garis panduan ini untuk dipakai di negeri Perlis. Boleh dipakai di mana-mana pun. Okay. Tapi dia punya kelebihan booklet ni ataupun buku kecil, risalah kecil ni, kita mulakan daripada sebelum orang tu meninggal lagi, sehingga dia meninggal, kemudian sehinggalah kepada apa nak buat masa dia meninggal, macam mana mandi jenazah, solat jenazah, sehinggalah dikebumikan, selepas balik rumah nak buat apa pun, kita senaraikan di sini. Jadi kalau orang yang memiliki buku ini, insya-Allah dia akan ada garis panduan dan kita sertakan dalil-dalil pada amalan-amalan itu untuk memudahkan umat Islam di negeri Perlis. Sebahagiannya kita sertakan fatwa-fatwa yang telah kita buat di Jabatan Kuasa Fatwa, dan ini boleh diedarkan oleh MAIB secara percuma. Terbitan Jabatan Mufti, tapi wakaf MAIB. Ni pun satu galakan umat Islam untuk berzakat kepada MAIB lah. Kerana MAIB ni bagi buku, MAIB ni dia bagi buku percuma, buku-buku yang macam ni kepada seluruh umat Islam. Ramai buku-buku kita ni, Negeri Sabah, Sarawak, Kelantan, Pahang, Johor, semua hantar bertalu-talu kat kita bagi setiap bulan meminta buku-buku Jabatan Mufti Perlis untuk mereka berikan pada keluarga, sebahagiannya pada persatuan mereka. Dan boleh dapatkan lah. Dan menjadi saksi hidup lah masa perkampungan sunnah itu. Memang datang daripada Sabah, daripada Sarawak, datang memang nak ambil buku-buku Jabatan Mufti. Boleh. Betul ke lengkap sampai daripada awal sampai nipis ni? Selalu orang kita ringkaskan. Jadi kalau dia tu kita tak gunakan ayat-ayat yang payah untuk mudah dipaham oleh orang-orang awam. Tengok daripada sakit, siap dengan gambar rajah. Kalau boleh tengok gambar rajah kafan. Kain 1, kain 2, kain 3.
Jadi insyaAllah kalau dia dapat yang ni, dia tahulah kalau dia duduk tak ada siapa nak tolong dia pun, dia boleh uruslah jenazah tu insyaAllah. Bukan jenazah tu urus sendirilah. Orang lain hak urus. bangkit, mandi, urus sendiri tu yang tu. Yang tu pelik yang tu pelik. Sebab sahabat pun Hanzalah yang syahid pun Kawan yang cerita sendiri tu pun dia balik dia gelak seorang-seorang tapi dia cerita jugalah. Ya, ini bukan lawak jenaka, selingan sahaja. Okay. Baik Datuk. Okey. Tajuk malam ni Datuk, boleh tak kita nak bercakap ni? Sebab dia nak dengar macam lebih kepada berbau-bau politik. Sedangkan ketiga-tiga kita ni bukanlah ahli politik kan tu. Ada orang kata semua kita nak cakap ni tu. Macam mana Datuk bagi pandangan sikit? Langkah-langkah ni bolehkah kita cakap tu? Kan langkah-langkah macam mana tu? Sila Sebelum langkah kita nak masuk kepada tajuk ni, di negara kita ni ada terutama orang-orang yang taksub politik. Politik itu merujuk kepada parti dan kumpulan politik tertentu. Mereka bila orang dengar cakap pandangan politik yang tak selari dengan kehendak politik mereka, mereka akan kata dia cakap apa politik, dia bukan bidang politik, dia bukan tahu tentang politik. Jadi bagi dia yang tahu politik tu, kalau orang tu boleh cakap politik sesuai macam mana yang dia nak. Dia nak tu merujuk kepada grup yang dia nak lah. Kehendak parti dia lah. Kehendak parti dia lah. Jadi parti lawan dia, kalau tak sesuai dengan dia, tak pandai. Tapi parti lawan dia pun menang pada dia juga kadang-kadang. Ataupun dia pun kadang-kadang lama baru menang. Kita apabila sebut politik, kita tidak merujuk kepada parti-parti politik. Kita merujuk kepada siasah itu sendiri. Islam itu ialah daulah siasah. Siasah bermaksud urusan pentadbiran, hukum hakam syarak berkaitan dengan pentadbiran, pandangan Islam berhubung dengan urusan pentadbiran. Itu siasah syariah. Dan macam mana apa yang telah berlaku dalam sejarah. Mungkin satu orang itu bukan ahli parti politik, tetapi dia pandai dalam politik. Mungkin ada orang tu ahli parti politik, dia tak pandai pun dalam politik. So kita bezakan. Jadi jangan kerana dia telah start parti politik, dia rasa dia pandai dalam politik. Dan kita juga tahu bukan semua orang juga yang pandai di dalam ilmu politik itu sendiri. So kita tak bercakap tentang parti politik, tapi kita bercakap tentang politik syar'i ataupun dalam siasat syariah berkaitan dengan langkah-langkah yang diambil itu ataupun tindakan-tindakan politik diukur daripada perbincangan siasat syariah. Itu tujuan kita malam Sebab itu kadang-kadang dia susah Datuk. Kalau Datuk bercakap ataupun Dr. Rozaimi bercakap, tanggalkan jubah mufti itu, mari terjun ke medan politik, baru betul. Pasal dia tak tafsirkan politik itu parti. Ya. Kita tafsirkan politik itu ialah soal siasah. Dan kalau kita tengok ulama-ulama besar yang semasa, Ulama besar yang diiktiraf sebagai ulama lah, umpamanya Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, antara yang besar juga di zaman ini Quradari. Mereka ini bercakap tentang isu politik. Bukan saja politik dalaman umat Islam, tetapi juga politik antarabangsa yang berkaitan dengan Israelnya, yang berkaitan dengan Amerika, hubungan orang Islam dengan Amerika, kerajaan Islam dengan kerajaan Amerika dan sebagainya. Dan mereka ini tak terlibat pun dengan politik. Kepartian. Mereka tidak terlibat dengan jawatan-jawatan politik, tetapi mereka bercakap. Ulama-ulama zaman dulu ada yang menjauhi politik, tetapi mereka bercakap tentang politik. Mereka memberi panduan, prinsip tentang politik. Jadi sebab itu sebenarnya kok mana pun kita kena akui bahawasanya politik, bercakap tentang politik adalah hak semua rakyat yang membayar cukai dalam negara ni. Boleh memberikan pandangan. Bolehlah beri pandangan. Dia beli barang pun kerajaan cukai kat dia. Takkan dia tak boleh bercakap. Kan? Ni tiba-tiba ahli politik kata, you kalau nak cakap pasal politik, you tanggal jubah mufti, you join parti. Bukanlah macam tu. Kalau dia saja boleh cakap politik. Tapi nak sokong, dia suruh sokong dia. Patutnya kan? Mengundi, dia pergi mengundi je lah. Jangan duk suruh orang lain. Jangan ajak kita mengundi sama. Janganlah ajak rakyat mengundi. Kau undi sama sendiri je kan. Tapi kalau Datuk ataupun Dr. Rora tak bercakap, dia berkata apa, tengok bisu. Kan? Tapi ada satu isu tadi petang tadi Ustaz Mat, kita baru menerima keputusan yang menyedihkan umat Islam lah. Yang anak-anak yang diislamkan di negeri Perlis yang ini telah diperjuangkan oleh Maib. Yang diperjuangkan oleh Maib. Datuk sendiri memperjuangkan, tapi keputusan mahkamah itu tidak begitu menyebelahi apa yang kita harapkan. Tapi ada jugalah mamat-mamat mana entah yang disebarkan dalam
print screen tadi disebarkan juga dalam grup-grup WhatsApp kita, yang mana orang-orang yang anti dengan podcast kita sejak minggu lepas, mungkin penyokong pihak-pihak yang tertentu, dia kata, mana Mufti Perlis, kenapa tak komen isu ni? Dia sibuk podcast ke? La ilaha illallah. Mungkin masa Mufti tengah berjuang isu ni, hang masih kat sekolah lagi, tengah study SPM. Dah bercakap daripada awal lagi kan? Isu tu isu kita. Ketika kita mempertahankan budak-budak ni, semua senyap ya. Dia patut baru tanya orang yang di sekeliling dia, mana mereka dengan pemimpin politik itu kita yang bawa benda tu ke mahkamah. Betul. Jadi sebab itu kadang-kadang politik ni dah jadi satu medan yang membutakan manusia. Kan? Bila kita tegur sikit, itulah dia kata, buat podcast mengumpat. Padahal kita mengkritik, kita menegur, bukan mengumpat. Tu ceramah politik yang pujaan korang tu daripada dulu lagi. Dok panggil orang itik gembo-gembo, dok panggil orang arang, dok panggil macam-macam hinaan, gelaran, cacian kepada musuh politik tak dianggap sebagai mengumpat pula. Jadi bagi kita ni double standard lah. Double standard. Ulama-ulama dulu menulis kitab siasah syariah. Yang dia Al-Ahkam As-Sultaniyah, yang Mawardi, Abu Ya'la juga menulis, Al-Ghiyazi oleh Al-Juwaini. Mereka menulis, Ibn Taymiyah menulis As-Siasatu Syar'iyyah. Semua ulama-ulama dulu menulis. Mereka bukan terlibat di dalam perebutan kerajaan, tapi mereka memberikan pandangan, mereka menulis tentang politik. Dan juga ulama-ulama zaman ni, selain yang disebut oleh Dr. Airaisu ni, ada menulis, ramai juga menulis tentang politik. Dan lagi satu, sebab kita nak bincang, sebab tajuk kita ni, bila kita up saja, Datuk Doktor, dah beratus ribuan dah komen ni. Ini nak menyebelahi pihak sana lah, ini nak menyebelahi pihak sini, sehingga podcast ni diriwayatkan, ditaja oleh sebahagian parti-parti politik tentu. Betul ke Datuk? Kan? Tapi Ana ingat nak tegaskan jugalah kan, sebab kita punya tajuk tu ada langkah Kajang, langkah Sheraton, langkah Dubai. Maksudnya semua parti politik dah melangkah. Kita yang tak terlangkah tu. Semua langkah-langkah menjatuhkan kerajaan ini dibuat oleh semua parti-parti politik. Tanpa kecuali. Semua dah buat lah. Semua buat. Dia tak boleh kata hang yang buat dosa ni, tak ada. Semua orang, kalau nak dikatakan dosa lah. Kalau nak dikatakan dosa ataupun nak dikatakan salah. Semua orang telah buat benda ni. Jadi langkah Langkah Kajang ada parti dia. Sampai dia pun dulu langkah Kajang, langkah Kejang. Lepas tu langkah Sheraton. Ada parti lain pula. Ni langkah apa pula ni? Langkah Dubai. Sebab tu yang duduk belah sana pernah duduk belah sini, duduk belah sini pun pernah. Jadi kalau ni nak kata kat kawan ni tak boleh, kawan ni nak kata kawan ni tak boleh, kita kata boleh. Pasal kita belum buat apa-apa langkah. Kita belum melangkah lagi. Bahkan bila kita tak terlibat dalam politik, mungkin pandangan kita tu tidak dipengaruhi oleh mana-mana kepentingan politik. Carilah mana-mana parti politik, orang-orang yang berada dalam parti politik. Bila orang melompat ke arah parti dia akan seronok. Tak timbul isu khianat, tak timbul isu gadai prinsip, tak timbul isu tidak ada etika. Tapi bila ahli parti dia pergi melompat ke tempat lain, mula dia kata ini khianat pada mandat rakyat, ini merupakan satu penghinaan kepada titah yang di-Pertuan Agong dan sebagainya. Jadi sebab tu kalau kita tengok, kita baca secara objektif, sebenarnya kita akan dapati langkah-langkah ni sebenarnya adalah untuk mendapatkan kuasa. Itu je. Kan? Sebab tu kita juga disajikan dulu musuh yang berpuluh tahun boleh bersatu bermuafakat di Dewan sama-sama kan. Tak malah kita sebutkan panas kan, tapi lepas tu berkelahi pun sakan balik lah tu kan. Kita nak tengok pada perbincangan ni, kita bubuh je nama langkah-langkah ni, langkah-langkah tu, tapi kita nak tengok pada sisi perbincangan siasah syariah. Apa pandangan sarjana Islam? Gerakan-gerakan untuk menjatuhkan kerajaan. Yang gerakan ni tak ada siapa pun boleh. Dalam parti-parti ni boleh kata dia clean, semua mereka telah buat. Sama ada musuh mereka ataupun pihak mereka sendiri telah buat. Jadi itu yang kita nak bincang. Kerana ini adalah satu diskusi yang bukan pada hari ini, tapi ia satu diskusi panas sejak zaman dahulu lagi. Kita tahu pada zaman awal lagi,
apabila berlaku ketegangan yang membabitkan pelantikan Muawiyah, kemudian pelantikan Yazid, yang Muawiyah mungkin tidak kontroversi sangat kerana dia juga sahabi, timbul pelantikan Yazid, kemudian timbul bantahan Sayyidina Hussein keluar untuk pergi ke menyapa Kufah, dan sebab sebagian para sahabat seperti Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, mereka semua tidak bersetuju untuk keluar. Dan ini yang menyebabkan pandangan yang berbeza. Ini kita nak buat landasan sikit lah kan. Mengapa berlaku pandangan yang berbeza? Berlaku pandangan yang berbeza kerana yang pertama, secara asasnya Islam ini menyuruh al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Suruh kita menegakkan yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar. Itu benda prinsip yang Islam suruh. Bahkan Nabi SAW suruh berjihad menghadapi hal itu. Dia akan bertembung dengan nas-nas yang melarang untuk memerangi pemerintah. Jadi bagaimana nak balance? Pada nas yang awal umpamanya antaranya ialah Nabi SAW kata bahawasanya ma min nabiyyin ba'athallahu min qabli illa kana fi ummatihi hawariyun wal ashab ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi hadihi wa yaqtaduna bi amrihi. Sebagai riwayat wa yuqayyiduna bi amrihi. Tidak ada nabi yang diutuskan sebelumku melainkan padanya ada pembantu-pembantu dan sahabat-sahabatnya yang mana mereka itu telah melaksanakan ikut sunnahnya dan berpegang kepada perintah Nabi itu. Summa takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Kemudian datang selepas daripada mereka itu gantian mereka. Gantian yang bukan lagi sahabat, pengikut-pengikut sahabat. Bukan sahabat dan pengikut para sahabat. Kemudian mereka ini buat apa yang tak disuruh, kata apa yang mereka tak buat apa yang tak disuruh. Yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Buat benda yang agama tak suruh. Nabi kita faman jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min. Siapa yang memerangi mereka dengan tangan, dia mukmin. Wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'min. Siapa yang memerangi mereka dengan lidah, dia mukmin. Wa man jahadahum bi qalbihi wa huwa mu'min. Siapa berperang dengan hati dia walaisa wara'a dzalika habata khardal min iman. Tidak ada iman lagi selepas daripada itu. Ini satu hadis dan hadis-hadis seperti itu banyaklah. Hadis-hadis dalam Quran banyak kan. Wal takum minkum ummatun. Banyak. Tapi dalam masa yang sama Nabi kata innahu yusta'malu alaikum umara fata'rifuna wa tunkirun. Kamu akan tengok akan ada pemimpin-pemimpin yang akan dilantik kepada kamu, yang kamu tengok ada mungkar, ada benda baik, ada benda mungkar yang dilakukan. Kan Nabi kata faman kariha faqad bari wa man ankara faqad salim. Siapa yang tak suka dengan mungkar tu, dia selamatlah. Siapa yang memangkari, dia pun selamat. Kan? Siapa yang tak suka, dia berlepas diri. Siapa yang engkar, dia selamat. Walakin man radiya wa taba'. Tapi siapa yang redha dan ikut. Sahabat tanya, afala nuqatiluhum. Patutkah kita perang dengan pemimpin macam ni? Nabi kita, la. Ma sallu. Tak, selagi mana mereka salat. Mereka sembahyang. Jadi dia kontra. Jadi macam yang ni nak suruh tapi Nabi kata tak. Dalam hadis yang lain tu nampak lagi Nabi katakan apa khiyaru a'immatikum tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaikum wa yusalluna alaihim. Pemimpin yang terbaik kamu suka mereka suka kamu doa kepada mereka doa kepada. Wa syiru a'immatakum tal'anuna wa yal'anuna tubghiduna wa yubghidunakum tal'anuna wa yal'anunakum. Seburuk pemimpin yang buruk, kamu benci mereka benci kamu, kamu laknat mereka laknat kamu. Pada sahabat tanya, afala nunabizuhum bisayf? Adakah patut kami angkat senjata perangi mereka? Nabi kata, la ma aqamu fikumus salah. Jangan, Nabi kata, selagi mereka mendirikan salat. Idza ra'aitum min wulati umurikum ma takrahunahu fakrahu amalahu wala tanzi'u yadan min ta'ah. Bila kamu tengok apa yang pemimpin kamu buat yang kamu tak suka, kamu benci amalan tu, tapi kamu jangan cabut tangan daripada ketaatan. Hadis ni jadi macam di sudut ni nak kena
nak kena bantah. Di sudut ni dia apa? Tak bagi juga untuk kita cabut pemerintah. Memberontak. Jadi dalam konteks apa? Panjanglah nak saya mahu, tapi dalam konteks apa? Konteksnya ialah, supaya nak pergi landasan pembincangan kita ni. Konteksnya, dulu sistem pemerintahan ialah kalau nak tombangkan, ada bab tentang azlul hakim ataupun mencabut pemerintah ni. Masa bila boleh cabut pemerintahan? Kalau kita tengok secara teori, bahkan ulama-ulama dulu menyebut, kalau fasik, pemimpin tu fasik, jatuh juga. Tapi dia kata kalau buat dosa tak jatuh. Tapi dosa itu ialah nawadirul fisq, dia kata, dosa yang jarang-jarang. Tapi kalau dosa yang teruk, jadikan maksiat tu secara terang-terangan, yang ni dijatuh pemimpin tu, dibuang pemimpin tu. Tapi mereka lah masa yang sama tak bagi berperang menentang pemerintah. Tapi memfatwakan boleh mereka kata cabut. Tapi sebab apa? Nak gugurkan pemerintah yang fasik tu ada kepentingan, sebab pemerintah itu dilantik kerana tadi allazina immakannahum fil ardi aqamus salat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Kerana pemerintah nak tegak ma'ruf, mencegah mungkar. Kalau dia sendiri pusat kemungkaran, macam mana? Tapi kalau jatuhkan pemerintah, dia akan mari kemungkaran yang lebih besar. Iaitu apa? Tumpah darah. Safkud dima. Jadi menyebabkan orang macam Imam Nawawi, dia kata, wa amma khuruju alaihim wa qitaluhum wa huwa haramun bi ijma'il muslimin wa in kanu fasaqata zalimin. Wa qad tadhaharatil ahaditsu bi ma'na ma dzakartuhu wa ajma'a ahlu sunnati annahu la yan'azil sultan bil fisq. Jadi mazhab ahli sunnah dia kata. Jadi yang ni pasif tak boleh. Dia kata telah keluar menentang berperang dengan pemerintah adalah haram dengan sepakat kaum muslimin. Dia kata, kan, telah ternyata hadis-hadis kata Nawawi dalam bab yang demikian itu, seperti mana yang kami sebut, dan telah ijma' ahli sunnah bahawasanya pemimpin tidak dilucut kerana kepasikan dia. Kepasikan yang dia maksud ni dalam fuqaha yang kata kepasikan yang jarang-jarang ni. Tapi kenapa sebab dia tak boleh? Nawawi sebut lepas tu, wasababu fi zalika bima yatarattabu alaihi min al-fitani wa iraqati ad-dima wa fasadi zatil bayin. Kerana ia akan menyebabkan berlaku fitnah, tumpah darah yang begitu dahsyat. Kata itu dalam konteks itu. Maka dia kata cabut tu lebih teruk lagi daripada biar dia. Nak biar dia tu mungkin kalau dia duduk tu dia zalim, ada 2-3 orang mati, nak cabut dia tu mungkin ribu-ribu mati. Di atas dasar tu. Tapi bila mari dalam konteks yang moden ataupun konteks kita, sistem yang ada, dia nak jatuhkan Perdana Menteri ataupun nak jatuhkan pemimpin tu, tak perlu darah dah. Melalui undian, kerana dah ada sistem. Adakah masih valid hadis-hadis ataupun konteks yang diperkatakan oleh para ulama dulu? Yang valid ialah mereka kata kepasikan yang seperti itu mesti tu yang teruk tu, yang hanya menyebabkan teruknya imej umat Islam, jatuhnya umat Islam punya nilai, pemimpin tu tak boleh jadi pemimpin. Cuma mereka tak mau sebut gugurkan kerana takut tumpah darah. Kerana dahulu kalau nak gugurkan pemerintah itu tidak ada jalan lain melainkan tumpah darah. Tumpah darah seperti yang berlaku dalam peperangan. Dalam rekod macam itulah. Negara Arab, terutama negara-negara yang mana mereka ni berkuasa secara mutlak. Tapi dalam konteks demokrasi, pemimpin mungkin boleh ditukar pagi petang macam tu. Kita tengok di negara-negara barat bahkan kita yang terkenal hebat. Malaysia pernah pertukaran pertama pemimpin dulu, satu kedai pun tak pecah cermin. Kerajaan boleh bertukar. Tapi itu tak menyatakan kita sokong kerajaan ditukar ke apa. Tapi nak cerita landasan. Maksudnya menukar pemimpin dalam konteks ini tidaklah sama dengan memerangi pemerintah. Memerangi pemerintah haram. Memerangi pemerintah, keluar senjata memerangi pemerintah haram. Melainkan bakok pemerintah itu lebih teruk daripada dia diperangi. Itu maksudnya kekalnya pemerintah itu lebih teruk daripada dia diperangi. Tapi kalau berperang dengan pemerintah sampai rosak negara, adalah haram. Tapi adakah penukaran pemerintah tanpa rosak negara itu haram? Itu mesti dilihat pada konteks moden ini. Sejauh mana dia punya mudarat. Landasan itu dulu.
Bukan kata kita setuju lagi. Jadi kita kena bincang Ustaz Mat dalam perbincangan kita ini ialah untuk apa kita nak tukar pemerintah? Untuk apa? Adakah agama suka kita duk kalut nak pergi jadi pemerintah? Apakah agama suka? Ustaz Mat, Dr. Rozami, Ana semua, kita teringin nak jadi PM umpamanya. Adakah kita buat pakatan tukar? Adakah agama suka hal tu? Atas ada alasan apa? Ustaz Ahmad ke siapa-siapa kan nak jadi PM? Atas alasan apa? Alasan ini mesti kita justifykan dulu untuk melihat kepada pembincangan kita. Doktor, macam mana? Mana tambah sikit apa yang Datuk sebut tadi. Pertama sekali, kita kena akui manusia ni memang ada yang inginkan kepada kekuasaan, suka jadi pemimpin. Walaupun di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan kepada Abu Zar, innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha yawmal qiyamah khizyun wa nadamah. Wahai Abu Zar, engkau lemah dalam pentadbiran. Walaupun Abu Zar ni saleh kan, orang baik. Tapi engkau lemah dalam pentadbiran. Dan di hari kiamat nanti ni, yang kau minta ni amanah. Yang di hari akhirat nanti dia akan menjadi satu penyesalan. Akan menjadi satu kehinaan kalau orang yang tak mampu untuk mentadbir. Tapi kita tak boleh nafi. Ada manusia yang memang dia rasa dia mampu. Abu Zar pun sebenarnya dia tak mampu, tapi dia minta kerana dia rasa. Dia maksudnya mungkinlah perasaan dia tu nak khidmat pada Nabi SAW. Dan kalau kita tengok dalam sirah pun, ketika mana Nabi SAW wafat, jasad Nabi masih belum dibereskan, belum lagi diuruskan. Para Ansar telah pun berhimpun di Saqifah Bani Sa'idah untuk menyelesaikan masalah pentadbiran. Bukanlah makna orang-orang Ansar ni gila kuasa ke apa, tapi mungkin pada pertimbangan mereka, Madinah pada masa itu berada dalam keadaan yang dimusuhi oleh Rom, dimusuhi oleh Parsi. Kerajaan-kerajaan luar pun mungkin akan datang serang, iaitu di sekeliling kota Arab, di sekeliling semenanjung Arab. Jadi mereka berhimpun untuk mencari siapakah calon. Dan pada ketika itu, sebahagian daripada mereka mencalonkan Sa'ad bin Ubadah. Dan Sa'ad bin Ubadah ni memang ada keinginan pun untuk menjadi pemimpin. Kalau kita baca dalam beberapa riwayat, Sa'ad bin Ubadah ada rasa sedikit seperti orang kata apa? Dia macam adalah sikit perasaan bila mana dia tak dipilih. Kan? Tapi yang paling pentingnya adalah seperti mana yang Datuk sebut tadi, iaitu apabila telah dilantiknya pemimpin Abu Bakar umpamanya, Sa'ad bin Ubadah dia taklah terlalu sedih sehingga membawa satu gerakan yang boleh merosakkan kesatuan yang ada di Madinah pada ketika itu. Jadi, apa pun hasrat yang ada dalam jiwa kita, kita kena tahu Islam mengajar untuk menimbang di antara dua kepentingan dan kita dahulukan kepentingan umum berbanding kepentingan peribadi. Jadi, maksudnya dari sudut nak menukar pentadbiran, nak menukar kerajaan. Kan? Kita perlu menimbang. Orang-orang politik ni, betul memang mereka berpolitik ni memang nak kuasa. Tetapi kena timbang dari sudut apakah ia membawa kebaikan kepada negara ataupun membawa keburukan. Siapa pun, tak kisahlah langkah apa pun. Langkah Kajang ke, langkah Sheraton ke, langkah Dubai ke, yang ni yang paling utama kena tengok. Kita cakap benda ni mungkin orang politik dia tak setuju lah. Tapi kita kena cakap benda ni supaya negara kita ni dipenuhi ataupun diisi oleh mereka-mereka ataupun ahli politik yang beretika. Sebab apa? Sebab kalaulah kita duk cakap tentang isu-isu yang menukar dan sebagainya, walaupun di sudut agama tu macam Datuk sebut tadi lah, selagi mana dibenarkan oleh undang-undang, selagi mana tidak melakukan pertumpahan darah, dia tak salah. Tapi bagaimana negara ini nak berhadapan dengan pelabur yang nak datang? Bagaimana dengan currency kita? Itu semua perlu diperhalusi. Kestabilan politik. Cuma bezanya negara kita ni, yang macam Datuk sebut tadi, berlakunya perubahan pentadbiran tanpa ada pertumpahan darah adalah disebabkan oleh kerana negara kita ni, sistem dia tu adalah sistem yang unik, yang mana kita ada yang di-Pertuan Agong dan kita ada raja-raja di negeri. Jadi sebab itu bila kita baca hadis-hadis berkenaan Nabi kata tak boleh angkat senjata lawan pemerintah dan sebagainya ni, masih ada perbincangan di kalangan ahli siasiyun kan, ahli-ahli siasah syariah dalam negara kita ni.
Nabi kata imam, yang Nabi kata khalifah tu Yang tak boleh merujuk kita. pada siapa? Agung yang tak ke, boleh raja diruntuhkan ke, tu kan. menteri? Dalam konteks kita. Dalam konteks kita ni, adakah merujuk kepada kepada agung siapa? dan sultan di negeri, Ya. ataupun merujuk kepada perdana menteri dan menteri besar? Kan? Jadi ini kita bahas dulu lama. Ketika mana ada sebahagian sahabat-sahabat kita yang masuk dalam satu parti kan, dia dok guna hadis-hadis ni. dan taat. Ya. Tak boleh meruntuhkan, tak boleh menjatuhkan kerajaan sedia ada. Kan? Kita mesti menyokong Perdana Menteri Najib pada ketika itu. Kan? Masa tu Datuk keluar Mufti, Khawarij. siapa yang keluar dikira khawarij, anjing neraka dan sebagainya. Tapi bila kita tengok balik, sebenarnya hadis-hadis ni banyak sebenarnya berkisar tentang pemerintah yang paling tinggi, yang mana mereka menjaga urusan menjadi wali hakim, yang menggerakkan tentera dan sebagainya. Jadi saya melihat hadis-hadis yang seperti ini dia tak merujuk kepada orang-orang politik yang bertanding ni. Sebaliknya dia merujuk kepada kuasa tertinggi yang mana datangnya hak untuk mengutip zakat, hak untuk menjadi wali hakim yang mana dia datang daripada Yang Bertuan Agung kalau untuk federal, dan juga Raja-raja. sultan dan raja-raja yang berada di negeri lah. Ya. Semua kita kata umum lah, sebab kita memang stand kita fikrah dan hujah, dan juga saya ingat agamawan sebahagiannya memang bercakap di atas prinsip ilmu. Kerana semua gerakan pakatan ataupun kumpulan politik yang nak mengubah kerajaan atau menukar pemerintah ini alasannya untuk kebaikan rakyat. Kerana mereka lihat kegagalan kerajaan di pihak sana, maka perlu untuk kita buat satu gerakan untuk tukar kerajaan untuk kebaikan rakyat. Itu alasan yang digunakan pakai semua pihak itu. Okey. Pertama tadi seperti Dr. Razami sebut, kita kena tahu kadang-kadang bila kita belajar tentang siasah ni syariah ni dia bukan macam solat nak selalu sebut. Solat ni dia ada rukun solat, tahun ni nak baca apa, you tak payah ubahlah solat. Kalau you nak buat bid'ah, jangan buat bid'ah dalam solat. Bid'ah dalam siasah ni dia boleh sebab inovasi dia lebih besar, kerana dia siasah ni dia yang penting menegakkan maksud dia tu. Kemaslahatan untuk ayat. Tadi kita semua tahu bahawasanya dia ini kita kena faham dalam agama nasbul imam ataupun melantik menentu pemerintah to make sure that dalam society itu, dalam umat Islam itu adanya pemimpin yang memimpin umat Islam. Wajib. Kan ini ijma'. Sehingga Mawardi kata la yukhalifu ila al-asam wa huwa ahaqqu bil asam. Kan Abu Bakar Asam kan. Abu Bakar Asam yang tak setuju padan dengan dia dengan Asam tu. Maksudnya semua Al-Asam. Al-Asam. Jadi maksudnya semua orang bersepakat perlu ada pemimpin. Tentu agama kata wajib nanti pemimpin. Sebab itu bila Rasulullah wafat tadi, sahabat sehingga mereka tak mau kata meninggalkan jenazah Rasulullah, sehingga mereka meninggalkan satu urusan yang penting. Kerana tak maulah nak bandingkan dengan lantik imam dengan jenazah Rasulullah tu. Tapi sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar terpaksa tinggal kerana nak menentukan siapa pengganti. Tapi dalam masa yang sama, agama tak mau kita merebut jawatan. Nampak? Dia wajibkan lantik pemimpin. Kena ada pemimpin. Tapi dia tak mau kita rebut jawatan. Kan innakum tahrusuna 'ala al-imarah kan wa innaha nadamatu yaumal qiyamah. Kamu suka pada jawatan dan dia penyesalan pada hari kiamat kan. Ni'mal murdi'ah wa bi'satil fatimah, ni berkata. Benda yang awalnya bagus, ujungnya adalah merupakan penyesalan. Orang memang nak jawatan. Tadi sebut Abu Zar tu kira zuhud nah. Tu pun Abu Zar minta jawatan kat Nabi. Abu Zar ni zuhud apa dunia, sampai sebahagian orang Istrokiah sosialis kata Abu Zar sosialis yang pertama dalam Islam. Punya nak letakkan sosialis. Tidaklah sosialis Abu Zar tu, tapi maksudnya demikian. Abu Zar tu hidup zuhud pun begitu, dia minta jawatan kat Nabi. Nabi kata ya Abu Zar innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha yawmal qiyamah khizyun wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Wahai Abu Zar, engkau lemah, jawatan ini adalah mana pada hari kiamat kelak yang merupakan kerugian dan penyesalan, melainkan orang yang mengambilnya dan dapat menunaikan haknya. Bila ada orang datang Abdul Rahman bin Samurah, hadir mari minta jawatan, Nabi kata nahnu la nuwalli hadzal amra man sa'alahu amman harasa alaih. Kami tak lantik jawatan ni orang yang minta dan orang yang dok berkenan sangat nak bagi. Nabi tak mau.
Kan? Nabi tak mau lantik. Dan Nabi SAW kata, la tas'alil imarah fa innaka in u'tita min ghairi mas'alatin u'inta alaih. Kalau kamu dilantik tanpa kamu minta, kamu diberi pertolongan Allah. Tapi kalau kamu min mas'alatin wa wukilta ilaiha, kamu akan dibiak dengan jawatan tu. Nabi tak benar. Kenapa Nabi tak mau? Dia akan menjadi satu perebutan yang tak ada kesudahan. Maksudnya kata Ibn Hajar, hanya orang tak ada akal saja yang teringin jawatan ni. Kata dah, kerana jawatan ni walaupun menarik, kita pun menarik kalau nak lantik, kan? Tapi ia adalah penyesalan, Nabi kata. Kerana banyak amanah dia. Macam sebab tu Abu Bakar kalau boleh nak pergi pada Umar kalau tak mau. Kerana mereka tu sedar tentang hal tu. Tapi kemudian jawatan menjadi keinginan semua. Di atas apa? Di atas keistimewaan yang ada pada jawatan. Jadi agama antara pertarungan ni sangat penting. Keperluan melantik pemimpin. Keperluan melantik dan kelarangan untuk minta jawatan. Tapi dalam masa yang sama, Quran kita baca ada cerita Nabi Yusuf minta jawatan. Ya. Ij'al yang ala khazainil ard, kan, jadikan aku jaga harta ni. Menteri Kewangan lah. Menteri Kewangan lah, Menteri kan. Kewangan lah. Menteri Kewangan, Nabi Yusuf minta. Kata Al-Qurtubi, dia Yusuf boleh minta sebab dia jaya layak benda tu. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ard. Kan demikian itu kami tempatkan Yusuf di atas muka bumi. Yatabawwa minha haitsu yasha, dan Yusuf boleh pergi ke mana-mana saja. Kan? Jadi ini Yusuf minta. Menyebabkan ulama-ulama bila bincang bab ni, kalau tak ada siapa dah jawatan tu, kita rasa kalau kita ambil je selamat, kita boleh lah. Tapi kalau ramai orang lagi boleh buat kerja tu, kita nak ambil tu sekadar kita seronok. Tengok ada dapat peruntukan kereta, orang duk panggil kita YB, kita tak payah ambil lah. Jadi kalau kita nak ambil kerana kita nak menunaikan tanggungjawab, tanggungjawab itu, tanggungjawab menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar tu, menegakkan kemaslahatan untuk umat, boleh ambil. Cuma soalan kita, semua hak duk buat langkah-langkah ni pasal apa? Itu persoalan yang besar. Persoalan, mereka nak ambil pasal apa? Kerana mereka semua rasa bertanggungjawab dia pada Allah Ta'ala nanti? Atau kerana dia memang teringin jawatan tu? Jadi yang ni lah, mungkin Dr. Rora boleh bagi jawapan lah. Sebab dia sentiasa menjadi tanya-tanya. Dia sebenarnya macam Datuk sebut tadi lah, dia pemerintahan ni dia satu kemestian untuk menguruskan negara, untuk menguruskan umat. Kerana ada hukum-hukum Islam yang khas untuk pemerintah. Dia tak boleh mana-mana orang nak pergi buat hudud ataupun nak pergi balas qisas, melainkan mesti ada hakim, mesti ada mahkamah dan mesti ada negara lah. Kan? Jadi kalau tak, beberapa hukum Islam tu tak dapat nak dilaksanakan. Tapi kembali kepada tadilah, bila disebut tak boleh minta jawatan dan sebagainya, boleh tu kalau kita melihat orang yang sedang memegang jawatan tu tak mampu nak laksanakan benda tu, dan kita rasa tak ada jalan lain dah melainkan kita kena tukar lah, kan. Jadi pada masa itulah muncul satu kata-kata yang masyhur daripada Allah yarhamuh Ismail Kamus, Ustaz Ismail Kamus, yang Datuk lah, yang mengatakan kita bukan gila kuasa tapi kita nak ambil kuasa daripada orang gila. Maksudnya perkataan itu, walaupun kita dengar macam lawak lah kan, tapi perkataan itu ada benarnya. Kalau betul dalam satu keadaan polisi pun dah teruk, dah tak boleh nak buat apa, sehingga kita rasa kita kena tukar. Kan? Walaupun sebenarnya adalah sebahagian orang dia kata pertukaran kerajaan ni adalah satu benda yang banyak tak baik daripada baik, tapi ada jugalah yang kita rasa kebebasan tu sikit. Kerana bila kerajaan terlalu kuat dan terlalu lama langsung tak ditukar, mungkin dia lupa yang dia tu diundi oleh rakyat. Dulu kita nak cakap isu-isu yang berkaitan dengan politik tak sebebas ini, kan. Jadi sekarang bila orang-orang politik itu tidak mendapat sokongan yang solid daripada kebanyakan rakyat, masing-masing dapat sokongan seorang sepakat seorang sikit kerana berpakat sama dia orang, maka pada masa itu rakyat telah bertindak dengan suatu yang baik, iaitu exercise their power to choose the leader. Maksud to choose their leader, maksud dia memilih pemimpin mereka. Jadi langkah-langkah ni kita lah kena tengok, kan. Waktu dia orang buat langkah Kajang, waktu dia orang buat langkah Sheraton, waktu bincang tentang langkah Dubai. Sebenarnya sebelum langkah Kajang tu sendiri, ada lagi yang masa zaman Pak Lah, kalau tak silap, yang mana
pada masa tu Datuk Seri Anwar, aku tak silap, dia yang memulakan kempen untuk crossover ni, lompat parti ni langkah kan. 16 September. Kan 16 September, langkah 16 September tu. Jadi sebab itu kalau hari ni orang bercerita, berpakat untuk lompat parti, maksudnya Datuk Seri Anwar adalah orang yang menunjukkan cara tu. Dia man sanna fil Islami sunnah, tapi tak tahu kita nak panggil hasanah kata pun saya, kerana dia telah memulakan langkah tu. Dia telah bagi tahu pada orang ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan kuasa. Tapi yang menariknya, dia macam ni lah, macam Datuk sebut awal tadi, orang politik ni dia ada yang politik waras, ada yang jenis taksub yang ataupun istilah yang agak kurang ni, macam dia macam pecandu politik lah kan. Bila dia langkah, okey, dia langkah tu okey, tapi bila orang lain langkah, dia kata yang ni tak boleh, tak menggugat kestabilan. Tapi masa dia nak langkah, tak apa pula. Ya. Aku langkah boleh, hang langkah tak boleh. Tapi satu benda yang, yalah, macam saya bukanlah orang yang berada dalam parti Datuk pun sama. Kita semua sama. Kita bukan kita non-partisan kan. Kita bukan orang yang berparti, bukan kempen untuk parti. Kita sebagai rakyat melihat mana parti yang boleh memberikan manfaat, memberikan tawaran yang baik, dan kita pangkah. Sebab kita pun bukan ahli parti. Bahkan di tempat saya, Parlimen mana? Tambun? Parlimen Tambun. Oh, ahli Parlimen Tambun. Ahli apa? Mengundi Tambun kan. Tapi jangan tanya lah pangkah apa. Ahli parlimen adalah ahli parlimen yang menjadi Perdana Menteri sekarang. Tapi kami Don Manjoy, Don itu dimenangi oleh calon daripada PAS. Dia menunjukkan orang-orang muda sekarang ni mungkin dah boleh silang parti. Mungkin di parlimen dia pangkah orang ni, tapi di Don dia pangkah orang lain daripada parti lain. Jadi kita kena nilai sesuatu benda tu secara objektif. Sebab ada jugalah orang-orang yang sokong kepada langkah-langkah tertentu dengan parti perpaduan ni ataupun dengan Pakatan Perpaduan ni, yang kerajaan perpaduan ni. Dia kata dulu pernah berlakunya langkah Sheraton sehingga berapa orang mati. Kita kena berlaku adil lah. Waktu mereka buat langkah Sheraton sebelum berlakunya COVID, dan bila berlakunya COVID, memanglah ramai orang mati. Ramai orang mati tu bukan disebabkan langkah tu. Mati tu seluruh dunia. Tak ada negara luar yang tak ada langkah-langkah ni pun mati juga. Jadi sebab itu bila kita nak menilai, kita kena adil lah menilai kan. Jadi orang yang buat langkah Sheraton tu umpamanya, adakah dia telah menyalahi undang-undang? Dari sudut undang-undangnya tak salah lah, sebab Tuanku dah perkenan, Agong dah perkenan, dia memang dapat sokongan yang ramai, maka Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Sekarang ni dia orang nak buat lagi. Bukan kerana kita sokong Tan Sri Muhyiddin tu. Kita cakap secara objektif lah kan. Objektif lah. Objektif. Bukan kita. Kan orang kadang-kadang, you sokong yang ni, you geng dia lah. Kita tak ada macam tu. Dr. Rozami cakap dalam konteks, secara kalau yang ni boleh, benda yang sama, awak boleh kan, yang ni juga boleh lah. Boleh lah. Yang tu ya. Bukan tentang contoh tu macam bila berlakunya langkah Sheraton, Tun meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri, masa tu masing-masing duk cari sokongan. Masa tu akta anti lompat parti tak ada lagi. Masing-masing lah duk pergi cari SD. Sampai ada dikatakan ahli parlimen ni sampai 2 SD. Yang ni pun dia bagi, yang ni pun dia bagi kan. Masa tu tak timbul lagi isu pengkhianat, tak timbul lagi isu khianat kepada mandat rakyat dan sebagainya, tak beretika dan sebagainya. Masing-masing duk cari SD ni. Tapi bila sampai satu ketika, ada puak yang kalah, puak yang tak dapat sokong yang ramai, kata, ini semua adalah satu pengkhianatan kepada mandat rakyat. Kan? Baru ni pun ada yang ubah sokongan kan. Ada ubah sokongan. Ada ubah sokongan. Asas kita apa? Asas kita dari dulu kita bincang hal ni. Kita bukan soal, kita objektif. Kita orang kata kalau buta parti boleh kata buta lah. Kita buta parti ni kan. Jawatan mufti pun bukan jawatan politik. Bukan jawatan politik. Dan dalam rekod kita, alhamdulillah kita telah tegur tidak mengira parti. Kadang-kadang orang parti tu bila kita tegur parti dia, ni yang sokong parti tu. Bila kita tegur parti tu, sifir yang begitu mudah. Dia sokong. Kalau kita tegur dia, kita sokong parti lawan dia. Kalau kita tegur parti lawan dia, artinya kita penyokong tegar dia. Dua-dua pihak sama. Asas kita ialah innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kamu supaya kamu bagi amanah kepada yang layak. Jadi Allah suruh kita bagi amanah yang layak. Siapa amanah yang layak tu? Layak ni bukan layak jadi tu imam dalam konteks ni. Layak menjadi pemimpin bagi sebuah negara Malaysia yang majoritinya Islam dan ada identiti Islam. Tapi kita tak pernah kata bahawasanya parti tertentulah yang mewakili Islam. Kita tak kata. Kita tak setuju idea tu. Itu mungkin duduk kepada saksiah pemimpin tu. Nak sebut slogan mudah. Tapi siapakah pemimpin yang dapat
pada kita layak. Dan layak dalam konteks untuk memajukan, memberi kemaslahatan pada rakyat negara ini. Kadang-kadang orang tu agama pandai. Tapi dia tak dapat menguruskan negara. Pentadbiran. Sebab tu kita al-quwah dan al-amanah yang selalu kita cakap kan. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Yang sebab baik orang kau ambil tugas yang kuat, yang mempunyai keupayaan leadership tapi amanah. Jadi kalau dia amanah saja, dia tak ada leadership, orang tipu dia. Kalau dia bagus leadership, dia tidak ada amanah, menyebabkan dia Habis juga dia menipu harta sakau negara. Sukar kita nak cari orang yang macam ni. Sukar kita. Nak cerita mudah tapi kita sukar. Tapi at least kata Imam Ahmad, kita tengok yang mana yang paling kurang mendekati dua ciri ni. Dalam konteks itu, kalau nak yantik jadi ketua perang, dia mungkin perlukan skill lebih daripada amanah. Pasal dia tak jaga duit apa kan. Tapi kalau nak jentik menteri keuangan ke apa, dia nak kena fikir amanah tu lah. Dan ini adalah benda yang menjadi asas kita. Dan kita tak mau juga orang kata tak payah fikir parti apa, kita tahulah parti itulah yang sebenarnya yang menunaikan. Itu tak semudah itu. Malaysia telah terbukti dah macam-macam naik. Tak dapat juga buat semua benda yang disebut dalam slogan dan dalam manifesto. Tak seperti itu. So kita berhati-hati melihat siapakah yang layak untuk hal ini. Kemudian timbul yang kita bincang ni ialah setelah dilantik satu-satu orang, mungkinlah nak kata mungkin tak memenuhi yang kita mahu tu. Tapi tidaklah sampai kepada mudarat yang mana agama kata dia ni mesti diturunkan segera. Adakah boleh di tengah-tengah tu kita nak pergi tukar dia? Ini yang kita dah bincang ni. Kita dah bincang boleh ke kita tukar dia? Ini dari semua mesti melihat kepada masalah. Adakah pertukaran itu membawa masalah bukan pada parti dia? Pada negara. Pada negara ni. Adakah ia membawa masalah pada negara? Ataupun ia membawa mafsadah, kerosakan pada negara. Yang mana lah? Itu satu orang Muslim bertanggungjawab depan Allah Ta'ala. Sebab tu kita pilih pemimpin bertanggungjawab depan Allah Ta'ala. Ada orang kata, hampa bukan orang pandai politik, jangan duk cakap. Soal pilih ni bertanggungjawab depan Allah Ta'ala. Kita soal mazhab pun suruh tanya dalil. Tak ada nak pangkau orang tak tanya dalil. Tengok lambang dia. Kita mau mesti tengok apakah ciri dia. Dan dalam masa yang sama, walaupun disuruh kita dah korang tu jadi pemimpin, agama kata selepas dia suruh lantik pemimpin yang berkelayakan, agama kata apa? Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulul amri minkum. Wahai orang yang beriman, taat Allah, taat Rasul dan pemimpin di kalangan kamu. Taat pemimpin. Tapi dalam masa yang sama, masalah akhir zaman ni, dalam hadis Imam Ahmad ni, Nabi bagi benda sensitif lah. Innahu satakunu umara yakzibuna wa yazlimun faman saddaqahum bikadzibihim wa aanahum ala zulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa laysa biwaridin ala al-haud. Akan ada pemimpin-pemimpin yang bohong dan zalim. Siapa yang membenarkan pembohongan mereka, menyokong kezaliman mereka, dia bukan di kalangan aku bukan di kalangan dia tak boleh minum dari telaga haud, kan? Wa man lam yusaddiqhum bikadzibihim wa lam yu'inhum ala zulmihim fa huwa minni wa ana minhum. Siapa yang tak tolong mereka, dia di kalangan pengikut aku, kata Nabi. Apa maksud tolong? Stand kita terang mana? Tanda hadis Nabi tadi, sahabat kata, kan? Nabi kata kalau ada pemimpin yang tak pergi, dia kata apa? Faman kariha faqad bari wa man ankara faqad salim. Siapa yang benci, dia selamat. Dia terlepas diri. Siapa yang engkar, dia selamat. Kita ni nak duduk pada posisi mana? Let's say lah tengah-tengah dia memerintah 2 tahun, kita tengok ada benda tak kena. Masalah nak kena timbang. Dia nak kena diturunkan ke ataupun dia tak kena diturunkan. Dalam konteks dulu, dia tak ada frame masa tu. Sebab memang tak boleh nak turun. Melainkan kalau ada ruang, dia perturunkan. Ibn Hajar sebut dalam Fathul Bari, kalau tak sampai tumpah darah apa, boleh ditukar pemimpin ni. Dalam konteks Malaysia ni, okey lah. Dalam konteks Malaysia, kita ada lagi 5 tahun. Itu juga nak kena bincang kan, sebab kita ada 5 tahun, peluang tu tetap ada. Adakah dengan dia kekal lagi 2 tahun ni, kemusnahan dia jauh lebih besar daripada kita tukar dah? Ataupun dengan kita tukar tu menyebabkan di tengah-tengah pertukaran tu, menteri tukar, semua tukar kos pada negara, semua terpenjalam sistem persekolahan, sistem banyak benda. Itu semua
ahli-ahli politik ni yang kata pandai politik, mereka mesti bentangkan dan mereka bertanggungjawab di depan Allah Ta'ala terhadap harta-harta negara yang akan terkesan daripada pertukaran tu dan terhadap kemaslahatan rakyat yang akan terkesan daripada pertukaran tu. Kalau mereka kata tak ada kesan apa, negara macam tu juga, tak ada rugi apa, kita dapat good leader, itu yang doktor kata pasal pelaburan, pasal mata wang. Pelaburan luar. Ini nak kena persepsi buat dan satu sebagainya. kajian di sudut ekonomi, di sudut apa, soal masalah. Sebab tu saya selalu sebut ada rakan-rakan kawan-kawan juga, kita menyokong sebahagian perjuangan kawan-kawan dalam isu-isu tertentu tentang agama dan seumpamanya. Tapi kita janganlah tajam sangat menggunakan agama dalam politik ni. Kalau boleh. Kerana kadang-kadang dia politik ni ialah soal tahqiq maslahah. Kan, merealisasikan soal kemaslahatan pada rakyat itu. Kebaikan. Selaras dengan menjaga agama. Ya. Kadang-kadang nak buat slogan, semua orang boleh buat slogan. Tapi bila awak duduk di situ, betul ke awak telah tahqiq kemaslahatan umat tu? Bercakap dengan buat dua benda yang beza. Beda. Ya. Dan yang lebih menyedihkan kalau lompat itu bukan disebabkan bertukarnya kerajaan tu, lompatnya ahli parlimen ataupun bertukarnya sokongan ahli parlimen tu bukan disebabkan oleh kerana kemaslahatan kepada negara, tetapi disebabkan oleh kerana ada habuan tertentu yang dibayar. Kalau kau lompat pada kami ataupun sokong kami, maka kamu akan dapat juta-juta contohnya kan. Ini kalau dia terima, ini sebenarnya adalah satu pengkhianatan kepada rakyat yang telah mengundi dia. Maksudnya dia bukan fikir pasal kemaslahatan rakyat dah, tapi dia fikir tentang apa habuan peribadi yang dia akan dapat daripada pertukaran itu. Jadi sebab itu pemimpin ni sebenarnya yang kena nilai lah, kerana macam Datuk sebut tadi, kalau kita nak kata langkah ni betul, langkah ni salah, langkah ni betul secara spesifik, kita pun tak mampu untuk nilai apa niat di sebalik lompat-lompat tu, sebab semua Tindakan-tindakan yang semua parti politik terlibat dah dengan pakatan lompat ni kan. Dengan semua yang atas langkah-langkah alasan rakyat lah. Semua dah terlibat dah. Jadi masing-masing bila mendakwa lompat tu, masing-masing mendakwa mereka ingin selamatkan negara. Mereka ingin selamatkan negara. Tapi apakah betul ataupun tidak? Ataupun selamatkan diri dia parah. Ataupun nak selamatkan diri. Mungkin nak selamatkan diri juga. Atau mengambil peluang lah. Itu tak tahu. Jadi semua itu mereka perlu jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai rakyat, kita hanya boleh memberi panduan. Kan? Kita hanya boleh beri panduan dan pandangan. Kita kata, you jawablah hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu yang terbaik, itu yang baik untuk negara, you jawablah. Dia keluar pergi jadi cikgu. Agama suruh. Keluar pergi jadi nelayan untuk cari makan. Agama suruh. In kana hadha kharaja li walidihi sigar fahuwa fi sabilillah. Ni kita kalau dia ni keluar untuk li walidihi saghir, untuk anak dia yang kecil, fi sabilillah kan. Tapi keluar terlibat dengan politik ni satu profesi cari makan ke? Hanya kita jadi ahli politiknya apabila kita fikir itu saja cara jalan untuk selamatkan negara. Bila kita jadikan politik sinilah sumber cari makan dan sumber pendapatan, itu satu masalah lah pada negara ni. Yang kedua, apabila kita nak jadi politik tu kerana kita ingin menunaikan berkhidmat pada umat ke, ataupun kita kena seronok, aku ni memang minat dengan bila sebagai orang politik tu, dia hilang jawatan, bukan dia sedih hilang jawatan tu. Dia mahu orang yang ada di keliling dia, pengikut dia. Ini benda satu hubujah ni agama sebenarnya larang. Kita susah lah nak cakap, kerana manusia ni kadang-kadang duit dia boleh habis, tapi jawatan dia jangan. Kenapa? Dia rasa ni, kita buat contoh, dia rasa itu hilang dia punya pride dia tu, maruah. Tu kita kata tu imam pun kampung tu, walaupun baca tak larat dah, tapi nak letak jawatan dia tak apa nak mau. Tidak sama sekali. Dia tak mau. Dia kata dia takut dia hilang. Orang kampung sebab kita hormat dia lah. Padahal kita tengok, sebab tu bila mai orang muda boleh baca elok, ada saja yang tak kena. Sebab itu baru jawatan imam. Baru jawatan imam. Pasal dia orang dikeliling dia. Sebab tu benda-benda ni, agama ni, dia tak mau benda ni menjadi perebutan. Nabi banyak bab-bab ni, hadis ni. Bukan kata agama tak mahu jadi pemimpin yang baik. Kita mahu ada pemimpin yang baik. Tapi menjadi gila nak jadi pemimpin tu. Itu masalah tu.
Macam Datuk baca hadis tadi lah, siapa yang gila sangat tu, Tuhan akan biarkan dia rosak dengan jawatan tu. Wa innaka in u'tita min ghairi mas'alatin Oh, inta. wa anta 'alayha wa in u'tita min mas'alatin ukilta ilaiha. Kamu kalau dapat kerana tak minta, Tuhan tolong. Kalau kamu dapat jawatan tu kerana kamu minta, Tuhan biar kamu dengan jawatan tu. Sebab tu bila kadang-kadang satu pemimpin, mana-mana pemimpin dia naik kerana dia teringin sangat tu, kita tengok dia boleh lost tu. Kadang-kadang tak tahu buat yang ni tak kena, buat yang ni tak kena. Seolah-olah hilang. Seolah hilang pertolongan Tuhan. Sebelum jadi ahli politik nampak pandai. Nampak pandai. Sebab jadi ahli politik nampak pandai. Macam-macam teori dok. Naik-naik jadi benin. Sebab tu kebanyakan semua macam tu kita tengok. Tak tahulah negara lain lah. Negara kita tak usah kata belah mana-mana, lebih kurang lah kan. Naik-naik tak pandai mana pun. Tu mukjizat hadir Nabi tu. Membuktikan Betul-betul tahqiq. Hadir Bukhari tu. Betul-betul Tapi terrealisasi. kata Tuhan tak tolong. Tuhan bagi kau dengan jawatan tu. Try buat. Hak ada teori pun tak ada teori. Hak ada formula pun tak ada formula. Hak kata pandai pun tak ada pandai. Habis lah. Sehingga orang melihat hakikat selepas dilantik tu kan. Jadi kita rakyat kena pilih betul-betul pemimpin yang betul-betul boleh memberikan khidmat. Boleh menjadi amanah. Bukan hanya takat sembang lah. Untuk rakyat ni kita macam ni lah. Bila kita nak ni, kita agak-agak hak kita sokong dia ni, depan Allah Ta'ala nanti boleh jawab ke tak? Kenapa aku pilih dia? Aku pilih dah. Kalau setakat pakai lebay, kita semua pakai. Kan? Sebab yang kita nak pilih ni bukan imam. Kalau setakat cakap pandai, ramai cakap pandai. Orang politik semua cakap pandai. Kan? Tu ya. Tapi kita Datuk sebut tadi 2-3 kali doktor juga sebut hal yang sama. Pertimbangan orang politik ni akhirnya dia kena fikir, dia kena jawab depan Allah Ta'ala. Tapi kita tengok, bukanlah kita kata semua, tapi sebahagian besarnya bertindak seolah-olah tidak ada lagi akhirat. Kan? Sehingga kita tengok tak ada lagi pertimbangan akhirat itu. Yang pentingnya aku berada di puncak kuasa itu. Kan? Sebab itulah dalam hadis Nabi sebut, dalam hadis Muslim Nabi sebut apa? Khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa shiraru a'immati atusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa shiraru a'immatikum Alladzina tubghidunahum wa yughbidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Maksudnya Nabi SAW sebut dah benda ni. Maksudnya akan ada di kalangan pemimpin orang Islam ni yang baik dan yang tak baik. Maksudnya seburuk-buruk pemimpin ialah orang yang kamu benci pada mereka, mereka pun benci pada kamu. Dan kamu laknat mereka, mereka laknat pada kamu. Jadi maksudnya ini benda yang bagi kita semua sebagai satu peringatan lah. Nabi sebut ni bukan maksud Nabi nak kata kamu kena pilih juga pemimpin yang jahat. Tak, pemimpin yang jahat tu akan ada. Tetap ada. Tetap ada. Dan kita kena hati-hati. Kerana bila dia dilantik, dia bukan hanya merosakkan diri dia kerana dia akan jawab di hadapan Allah, dia juga akan merosakkan negara. Kan? Cuma okey. Ini agak panas sikitlah. Kedua-duanya boleh kita kata ilmuwan lah, Datuk, Doktor kan. Dan ramai lagi lah ilmuwan di sana. Kita melihat ada satu persepsi para ulama dahulu menjauhi pintu-pintu pemerintah. Kita ni kita belum ulama lagi lah. Ya kan. Kita talibul ilm. Ilmuwan pun bukan kan. Talibul ilm. Kita penuntut ilmu. Kita nak pergi Kita cakap tentang ulama dulu lah. Ulama-ulama dulu ada sebahagiannya menjadi ulama-ulama dulu mereka terlibat dengan mengulas politik. Imam Ahmad dia bantah pemerintah masalah khalqul Quran. Kan? Imam Syafi'i telah ditangkap kan, dibawa daripada Yaman sampai ke Baghdad kan. Imam Malik masa isu mabai'ah dia telah dihukum, dia sehingga tangan dia dipukul. Abu Hanifah juga ada yang sama. Imam-imam yang lain menghadapi hal yang sama. Maksudnya mereka tak diam tentang politik, tapi mereka tidak melibatkan diri di dalam jawatan. Melibatkan diri dalam jawatan politik. Sebab jawatan politik depa ketika mereka mengkritik pemerintah tidak kerana mereka nak jawatan tu. Itu berbeza sikitlah. Ini nanti diskusi lain kita boleh bincang. Inilah yang Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi cuba bangkitkan. Adakah setiap kali kita kritik jawatan orang politik, kita kata kita nak kena ambil jawatan tu? Ataupun sebenarnya kita nak islah dia saja. Dan Allah menghadiahkan jawatan politik kepada Nabi.
sallallahu alaihi wasallam, kata Maulana Abu Hasan Al-Nadawi, tapi bukan itu cita-citanya. Cita-citanya ialah dakwah. Bila dakwah tu tidak boleh diselesaikan melainkan dengan ambil jawatan kita ambil. Tapi ini hal yang kita nak kena clear lah. Jadi para ulama dulu, man iqtaraba ila sultan iftatan. Sesiapa yang menghampiri pemerintah dia terfitnah. Menghampiri fitnah tu dengan maksud Sebab tu dia ulama dulu anggap tak berapa bagus ulama-ulama yang sentiasa berada di pintu-pintu pemerintah. Pintu pemerintah. Tapi dalam masa yang sama, kalau pemerintah tak ada ulama pun kacau juga. Pasal macam Sayyidina Umar tak apa, dia sendiri tu ulama. Jadi zaman dah berubah kan. Abu Bakar dia ulama kan. Para sahabat dia ulama, tapi kalau tak ada ulama susah juga. Tapi sebagian ni macam Salamah bin Dinar, apabila Sulaiman bin Abdul Malik minta dia tak mau. Tapi dalam masa yang sama jumpa pemerintah, mesej mereka clear. Mesej mereka clear. Terfitnah tu maksudnya takut mereka itu mendiamkan diri atas Mungkar yang berlaku kerana terlalu hampir. Sebab itu sebahagian daripada tokoh-tokoh pada zaman tu mereka melihat pada Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri, yang mana ini tokoh besar hadis. Pada ketika itu dia rapat dengan kerajaan Bani Umayyah. Jadi Hisham bin Abdul Malik. Tapi pada ketika itu mereka mula melihatlah adakah Zuhri ni akan terfitnah ataupun ialah mula lunak dan sebagainya kan. Tapi akhirnya Zuhri membuktikan yang Zuhri mampu bercakap benar walaupun terpaksa berbeza pandangan dengan pemerintah. Maksudnya, sama juga sukar lah. Muhammad bin Hassan Al-Syaibani dan juga sebetulnya Al-Qadi Abu Yusuf. Abu Hanifah tak nak jawatan. Tapi anak murid dia ambil. Tak, anak murid dia Abu Yusuf tengok. Susah juga kalau macam Tok Guru dia lawan semua. Kan? Jadi lebih dia buat keputusan, dia ambil, dia jadi Qadi Qudah yang pertama dalam sejarah orang Islam. Jadi pro and con lah. Kita setiap orang tengoklah dia pergi kepada pemerintah tu untuk apa? Untuk dapat jawatan, untuk dapatkan kemuliaan diri dia, ataupun di atas dasar untuk membolehkan dia menegakkan syariat. Itu dia sendiri yang tahu antara dia dengan Allah Ta'ala. Dan pemerintah pun, orang yang terlibat dengan politik juga tahu macam tu lah. Kadang-kadang anda sebut juga lah untuk diri kita sama lah. Bukan mereka saja. Kadang-kadang orang tu dia berjuang dalam politik ni, kita tengok Allah pagi petang macam lagu apa Andy Lala apa. Wendy. Maksudnya daripada pagi sampai ke malam semua urusan politik, anak bini pun tertinggal. Tapi kalau adakah semua perjuangan tu dapat dibawa pahala di depan Allah Ta'ala? Itu satu persoalan untuk semua kita. Sama lah juga kita jadi ustaz ni pun. Sama juga jadi mufti pun, jadi pensyarah, jadi apa pun sama lah. Tapi adakah sampai begitu pengorbanan yang hebat tu? Sebab kita dah berjuang, bergumam punya nak berubah rasmi tu, nama ni orang sebut. Adakah dapat dibawa pergi hadapan Allah Ta'ala, ataupun hal itu sebenarnya sekadar pujian manusia saja, berakhirnya dengan berakhirnya term politik kita, orang lain main, orang lain pula lah buat sumbangan-sumbangan yang lain. Kalau kita mati pun kita tak dengar dah pujian tu sebab kita duduk bawah. Kan? Hal-hal tu berlaku di alam ni. Pahala yang kita bawa. Kalau ada lah. Kalau ada. Ya. Jadi kita nampak beberapa pencerahan lah dalam isu-isu ni. Kerana rakyat sentiasa mengharapkan pandangan-pandangan agama lah dalam hal-hal ni. Nak kata betul tak betul tindakan itu mesti diukur dengan neraca. Tak boleh siapa yang sokong tindakan-tindakan itu kata sokongan ini di atas nama agama. Dia kena ukur dulu masalah dengan mafsadah. Pakatan ini diredai oleh Allah. Itu semua anda ingat jangan kita macam itulah. Kita bagi argument kita. Dia Sebab punya apa? masalah dia apa? Dia bukan soal agama ni, bukan soal di antara mazhab yang ditegakkan dengan nas-nas masing-masing pun orang tak boleh fanatik macam tu. Ini ijtihad. Ini penambah parti ialah soal siapa yang masalah dia lebih besar kepada pandangan ijtihad lah. Ijtihad kan. Dulu ingat tak bila kita pernah tegur seorang ustaz bila dia buat satu statement, kata bila dia pakat dengan satu parti yang musuh tradisi dia, dia sebut apa malaikat bertakbir, bergema. Kita tegur sebenarnya benda tu. Kita kata you seronok tapi you jangan libatkan malaikat sekali. Tapi masa tu ialah penyokong dia tak setuju. Tapi kita nampak politik ni dia bukan satu benda yang statik. Mungkin hari ni kita berkawan, kita berdamai, kita nyanyi lagu parti bersama-sama, bersatu, kita bersatu. Tapi lama-lama tak bersatu dah, berdua lah. Dan maksudnya berpecah. Akhirnya tak sampai PRU pun dia orang dah berpisah. Jadi sebab itu nak guna maslahah okey,
kalau benda tu nak guna alasan agama pun, kalau benda tu memang jelas-jelas betul, okey. Tapi jangan ditunggang agama tu semata-mata untuk bagi kita dapat sokongan lebih lagi. Kerana anytime kita boleh, pakatan tu boleh berpecah, pakatan tu boleh berubah. Sebab tu ada yang kata kalau ketika bersatu tu malaikat bertakbir, ketika berpecah malaikat apa? Kan? Dia isunya inilah kan. Yang kita sedihnya orang atas ni tak apa, mereka tu ada allowance mereka, at least mereka ada pengikut mereka, makan malam-malam pun cuma lah banyak pengikut, walau ada belanja juga. Tapi kadang-kadang orang bawah ni yang berkelahi dengan adik-beradik, yang berkelahi dengan abang, berkelahi dengan kau, tapi kenduri lah apalah. Lah parti-parti mereka tak bersatu je. Kalau dulu kau tengok, aku tak mau tengok muka hang sebab parti ni, kemudian berubah pun. Kadang-kadang sebahagian tu dah mati dan seumpamanya. Sebab tu bila kita kata, dulu orang marah. Dulu kata apa, Mazhar ni tak ada pendirian. Kata tak ada pendirian tu, orang yang ikut satu je. Kat kita ni, kita tak bermusuh. Ana Alhamdulillah dengan Dr. Zee mungkin sama. Kita anda kawan semua. Anda Alhamdulillah anda kawan semua. Parti anda tak ada simpan. Tengok muka dia anda serabut pasal dia parti tu. Alhamdulillah anda tak ada benda tu. Anda rasa anda tak setuju mungkin statement dia, pandangan dia. Lepas tu bila dia main isu lain, anda mungkin sokong dia habis-habisan. Oh kemarin nak lawan. Kemarin nak lawan bab lain. Itu yang kita prinsip tu kan. Yang kita lawan bab lain. Pertama juga dengan tokoh-tokoh tentu. Hari tu sokong sangat ustaz tu. Pertahankan dia. Kita pertahan bab lain. Yang kita kritik tu bab lain. Dia orang tak mau dia nak kita jadi macam dia. Kalau seorang tu sokong sampai ke mati. Tak boleh gitu. Kita tak macam tu. Dia kata pula orang yang macam ni opportunis. Tak, kalau kata wala taqfu ma laysa ka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tak ada ilmu mengenainya. Baik kita tak tahu, kita tak ikut, kita tak. Tapi kadang-kadang dia melihat kita tu macam diri dia. Tu soalan-soalan. Dia membuat sesuatu kerana habuan, dia juga melihat kita buat kerana bila kita kata ni mesti dapat habuan ni. Sebab dia membaca macam podcast ni mesti dapat banyak habuan-habuan yang bahkan Datuk kadang-kadang bila ada orang yang berparti ni kadang-kadang membahayakan diri dia. Parti tu tak salah sebenarnya. Berparti tu adalah satu benda yang mubah, benda yang dibenarkan oleh agama, selagi mana dia nak bersatu atas satu isu yang sama, satu fikrah yang sama, satu tujuan yang sama untuk politik. Tapi jangan sampai dia rugi di akhirat. Contohlah benda yang simple je. Dia kata bising-bising duk komen orang ni, tapi Coldplay tak ada nak buat podcast. La ilaha illallah, lama dah kita buat masa Coldplay tu tengah kita dah bahas berkonsert malam yang sama kita bahas berbahas tentang isu bagaimana garis panduan Islam terhadap hiburan, dan kita sebut benda tu. Tapi itulah bila parti ni membutakan mata. Dia rasa macam dia konsisten sokong parti. Tapi sebenarnya dia tak lebih seperti mana Juha yang Datuk cerita dulu. Juha bila orang tanya dia, umur berapa? Dia kata umur saya 40. 10 tahun akan datang bila orang tanya dia umur berapa? 40. Aku jumpa kau 10 tahun lepas kau kata umur 40, sekarang 40. Dia kata orang yang konsisten dia tak tukar pendirian dia. Sama je. Itu bukan orang yang ada prinsip, itu orang yang tak cerdik. Kemudian kadang-kadang kira orang tak erti kan. Dia kira dia maksudnya di perhitungan dia pun salah. Tentu anda suka cerita Juha bapak dia suruh pergi beli unta. Dia pergi beli unta 30 ekor. Bila dia nak balik tu, dia naik 1 ekor unta, dia kira. Dia mula sebelum nak naik tu dia kira 30. Lepas tu bila dia nak balik, dia naik sambil nak sampai dia kira balik. Dia tak kira unta dia naik 29. Dia kata kacau ni. Tadi kira dia 30, ni 29. Bila dah naik kiri tak cukup. Bila dekat nak sampai rumah dia tak nak sampai kena turun, takut bagi jadi 30 balik. Dia apa jenis ni macam tu, budak-budak sebagian baru nak up, sedang terlalu buat tancok. Dia pergi buat komen orang bahas masalah ilmiah apa. Dr. Rozami ulah hadis apa. Dia kata habis tu sukalah orang kalau talak. Macam itulah. Orang macam ni kata Imam Syafi'i, jadaltu aliman faghalabtuhu wa jadaltu jahilan faghalabani. Kan aku bertengkar dengan orang alim, dapatlah aku kalahkan dia. Kau bertengkar dengan orang jahil, aku kalah. Bukan kalah tu artinya dia tak, orang kata kau ni dia faham, kau ni dia susah. Orang kata, orang bincang isu sentuh perempuan batal tak betul, dia kata kita suruh pergi rabah orang. Orang kata hari Jumaat orang tak ada hadis kata baca Yasin, baca surah Kahfi. Depa tu anti surah Yasin. Tak bagi baca Yasin. Depa tak bagi orang baca Yasin. Kan. Lepas tu orang kata tidak ada berterusan pada pandangan sisi mazhab-mazhab ni
berterusan kunut. Kita kata depa kata siapa yang kunut masuk neraka. Macam tu lah budak-budak tu. Termasuk sampai hak tua-tua pun sama juga kan. Siapa baca doa makan masuk neraka. Jadi kita bercakap dalam konteks yang lain. Kita cakap soal nas, soal bagaimana agama nak diamalkan pada sisi yang kita cakap lah. Jadi dia tu tolong sambung sebab macam Johor beli tadi lah. Kan? Dia tak tahu nak kira benda tu kan. Sebenarnya 30 tu termasuk yang kira hak sekali hak naik tu. Dia ingat turun tu cerdik. Dia bila dia naik dia tak kira hak dia naik. Jadi 29 lah. Jadi dia turun tu cukuplah 30. Analogi ini harap difahami oleh semua yang menonton pada malam ini. Jadi alhamdulillah dengan kisah Johor itu saya ingat kita semua dapat pencerahan Datuk. Alhamdulillah. Mungkin Datuk ada apa-apa yang terakhir? Politik dia tak boleh cakap. Doktor? Okey. Alhamdulillah kita pada malam ini jelas dan menjawab kenapa kita memilih tajuk ini. Sebenarnya bukanlah kita nak ulas sangat tentang langkah-langkah ini, tapi ada maksud dan juga ada tujuan dari sudut pandang agama, kerana masyarakat tidak akan boleh lari daripada pandangan agama sebagai pedoman. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah dalam menghadapi fitnah-fitnah yang ada di akhir zaman. Terima kasih sekali lagi Datuk, Doktor, dan malam ni kita minum. Kita tak makan, jadi tak ada doa makan lah Datuk lah. Ada doa minum. Kan? Kita jumpa lagi dalam podcast siri yang ke-9. InsyaAllah pada minggu hadapan dengan tajuk yang lebih menarik dan juga mungkin ada menu lain yang lebih hebat untuk dihidangkan. Dan terima kasih sokongan kepada semua yang menonton dan memberi komen. Dan saya nak bagi tahu komen-komen anda semua ni memang naik di sini. Yang panggil kita apa semua tu kita tengok, kita baca dan kita doakan kebaikan lah untuk semua. Teruskan menyokong. Sebab apa? Yang komen ni of course dia tengok lah. Jadi yang ramai-ramai ni dia juga menyumbang lah kan. Yang ni Datuk dia panggil benci tapi rindu. Tapi yang tu tak apa-apa peratus. Adalah soalan. Sebelum ni pun Alhamdulillah. Dalam sehari dua podcast ni telah pergi ratus ribu juga. Ratus ribu Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah dan macam Datuk kata adalah seorang dua. Kalau tak ada seorang dua ni pun dia tak meriah tak meriah lah juga ni kan. Dia tak adalah Johor tu kan. Dia tak ada 30, dia ada 29. Okey, terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah.